السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Muka surat 19. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan kepada kita untuk kita sambung semula pengajian kita Kitab Ad-Da' wad-Dawa, dan kita pada tajuk manusia yang paling besar ketertipuannya. Bila manusia merenungkan keadaan dirinya, sejak dia dalam wujud setitis air mani hingga menjadi manusia utuh dan sempurna, nescaya dia akan mengetahui bahawa Allah yang memeliharanya dengan pemeliharaan besar ini memindahkannya dari satu keadaan ke keadaan berikutnya dan mengalihkan bentuknya melalui fasa-fasa tersebut. Tidaklah pantas dia membiarkan dan meninggalkannya sia-sia, tidak memerintahnya, tidak melarangnya, tidak mengenalkan kepadanya hak-haknya, tidak memberinya pahala dan tidak pula memberinya hukuman. Mari kita perhati elok. Kata musannif rahimahullah, bila kita perhati balik, kita renung balik keadaan diri kita masing-masing, sejak daripada kita ni dalam keadaan yang sangat-sangat lekeh. Yang kata sangat-sangat lekeh tu apa dia? Dalam bentuk nutfah ataupun air mani. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah.
Kalau kita perhati balik keadaan kita pada peringkat permulaan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Kalau asalnya kita ni daripada tanah tu Adam dulu ni. Ambil tanah sana, ambil tanah sini. Campur gue. Tanah-tanah tadi ni ditempa lembaga, jadilah bentuk manusia. Mari peringkat kita pula, hak tu hak Adam. Mari kita ni pula daripada air mani. Daripada air mani, mak kita, pak kita bercantum selama 40 hari. Jadi duduk dalam air mani itu, kemudian bertukar daripada 40 hari itu bertukar jadi darah. 40 hari pula barulah bertukar jadi stokai daging, mudrah. Mula ada nutfah, alaqah, mudrah. No? Macam mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tadi ni, dalam surah Al-Hajj, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin. Asal dia daripada nutfah, air mani, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Air mani tukar jadi darah 40 hari, 40 hari, 40 hari pula barulah jadi mudghah, seketul daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baluti daging tadi akan tulang. Kemudian barulah dicipta lembaga manusia, barulah dimasukkan roh. 120 hari Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat tiupkan roh, kemudian ditulislah habuan kita masing-masing 4 benda. Rezeki kita, ajal kita, kita ni orang bagus ke orang tak bagus, semua Allah Ta'ala dah tulis. Kalau kita perhati balik kejadian kita, kok-koklah kita berasa nak insaf balik. Daripada penciptaan kita tadi ni, no? Sudah tentulah ada sesuatu yang sangat besar. Bukan kata Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita saja-saja macam tu saja. Sudah tentulah ada satu benda yang sangat besar. Daripada benda yang lekeh tadi ni sehinggalah dia kata menjadi manusia yang utuh dan sempurna. Ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada rambut, semuanya. Keadaan manusia yang begitu sempurna yang Allah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia pada ciptaan yang sangat elok, sangat sempurna. Kan? Sudah tentulah dia kata nescaya dia akan mengetahui. Manusia tadi ni kalau dia parti balik, kan? Kalau dia renung balik keadaan penciptaan dia yang begitu sekali rapinya, begitu telitinya penciptaan manusia ni, kalau kita parti balik proses kejadian kita ni, dia kata nescaya dia lah akan mengetahui bahawa Allah yang memeliharanya dengan pemeliharaan yang besar ni. Allah yang jaga kita dengan penjagaan yang teliti, yang rapi ini. Bukan kata kita jadi sendiri tak. No, bukan jadi sendiri tak. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala cerita balik kok-koklah kita berasa nak sedar diri. Allah kata ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiar macam tu sahaja? No? Allah Ta'ala ciptakan kita, mari kita pun duduk
duduk dengan mak kita mula-mula, lepas tu kita besar sikit-sikit, kita pandai lompat ikut suka kita nak buat apa saja macam tu kah? No, Allah kata ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja ikut suka dia nak buat apa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, Allah kata apa? Alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna. Bukankah manusia itu asalnya daripada air mani? Asal dia tu. Yang duk berasa megah, duk berasa belagak sangatlah ni. Duk sombong dengan Tuhan sampai semayang tak mau. Semayang pun nak tunjuk ke orang, bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat apa yang jadi sampai terani ni? Macam tu lah lebih kurang. Pasal apa yang hampa jadi sakan sangat ni? Sampai terlupa kata hampa tu Allah yang buat, Allah yang cipta. Buat apa yang jadi sampai terani? Apakah manusia menyangka mereka tu akan dibiar ikut suka yang nak buat terang mana? Atas muka bumi ni. Tanpa ada peraturan, tanpa ada undang-undang, tanpa ada syariat, ikut suka kita nak buat apa? Adakah manusia sangka macam tu? No? Allah cerita balik. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala cerita balik proses kejadian kita. Macam mana yang Allah Ta'ala cerita di dalam surah Al-Hajj, macam itulah juga Allah Ta'ala ulang balik cerita dalam surah Al-Qiyamah. No? Kalau kita parti balik lah. Tapi kalau cara kita tak pernah sedar, tak pernah orang kata apa teliti balik, tak pernah insaf. Macamlah kita. Kalau cara kita tak sedar diri kita ni, ayah mak kita yang duk bela daripada kecil dulu ni, tentu kita tak ingat dah ke mak pak kita. Apatah lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak rasa apa dah. Kita buat ikut dannya. Orang kata apa, tak hintang dah. Tak peduli dah. Kan? Tapi musannif ni kata, kalau cara kita renung balik, kan? Kita perhati balik, kita muhasabah balik, kita cek balik asal kejadian manusia ni, maka sudah tentulah kita akan dapat faham bahawa penciptaan manusia yang begitu teliti, yang begitu teratur, yang begitu sempurna, sudah tentulah mempunyai matlamat, mempunyai tujuan yang sangat besar. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'ala al-insani min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah kerana berlalu masa yang begitu panjang manusia ni sudah terlupa dah? Adakah kerana kita ni dah lama dah duduk atas dunia ni, kita duduk berasa kata kita ni tak ada siapa yang ciptakan kita, kita ni tak ada tuan, tak ada pemilik, kita dah lupa daratan, kita lupa dah kepada pencipta kita. Kita dah kaya, dan memang realiti manusia macam tu. Bila dia sudah berasa dia sakan, dia akan jadi melampau, dia terlupa. Ar-ra'ahu staghna. Kala innal insana la yatra an ra'ahu staghna. Manusia tu dia akan jadi melampau apabila dia rasa dia sudah sempurna, dia sudah kaya, dia sudah memiliki segala-galanya. Allah ulang balik. Lepas pada Allah kata, adakah manusia tadi ni kerana berlalu masa yang panjang dia sudah lupa? Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Adakah kerana berlalu masa yang panjang itu menyebabkan manusia ni sudah lupa asal usul dia? Kemudian Allah ulang balik, kalau dia lupa tak apa, aku nak peringat dia bahawa inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tak apa kalau mereka lupa, aku nak peringat balik. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada air mani yang sangat-sangat hina. No? Air mani yang sangat hina. Yang terbit daripada tempat yang hina. Dan datang dengan hawa nafsu. Kita manusia ni, bukan orang lain tak. Kita manusia dengan hawa nafsu,
Dia keluar, kemudian daripada air mani yang hina. Air mani ni satu benda yang lekeh. Kalau jatuh ke atas tanah, dia khumul oleh semut, lincin habis tu. Tapi Allah Ta'ala pelihara kita. Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala kawal kita sehingga akhirnya kita dilahirkan. Kita duduk dalam perut mak kita tu bukan nak dia buat apa. Bukan seperti nak jaga. Kalau Allah Ta'ala tak jaga, 7 lapis perut mak kita duduk dalam tu, kita bukan tahu apa. Bukan nak boleh buat apa pun. No, cuma manusia yang kadang-kadang dia rasa bangga dengan teknologi yang dicipta tu. Mari mana? Mari klinik. Buat apa? Pergi scan. Scan apa? Nak tahu lah anak jantan ke betina. Tahu siap dah. Bila dah dapat tahu anak jantan ke betina, dia ada rasa bangga dah. Kalau kita dulu-dulu, zaman dulu-dulu mana kita tahu anak jantan anak betina. Baik tu kebanggaan kita tu taklah seperti manusia akhir zaman ni. Manusia lah ni dia boleh tahu segala-galanya, dia jadi rasa megah, dia rasa bangga. Taklah kita tak menafikanlah teknologi itu kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang dia jadi masalah. Manusia dia jadi bangga, jadi sombong. Tak ada kesedaran, tak ada keinsafan. Kita tengok macam orang buat bendang dulu dengan lah ni, ada tak beza? Beza. Orang buat bendang dulu susah payah, dulu susah tak mana pun. Mula-mula sekali lepas pada pani masuk lagu ni dia buat apa? Ni, hak lapis tertua ni. Tua pada saya pada. Kalau saya ingat tu kan tuan tak ingat. Padi masuk dalam lagu ni mula-mula sekali dia tolak zakat. Betul tak? Kira zakat dulu. Tolak zakat dulu. Tapi orang buat benar lah ni tak. Last sekali barulah dia kira hak zakat tadi ni. Padahal Allah Ta'ala kata dalam Quran bah, wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikanlah haknya pada hari kamu tuai tanaman tu. Hari tu kamu buat keluar, kamu ambil padi, hari tu kamu buat keluar zakat. Yauma hasadi, hari yang kamu tuai tadi ni, hari yang kamu ambil tadi ni. Ingatlah orang yang duk mukui harum manis tu, ingatlah. Kan? Sebab harum manis pun ada zakat juga kan? Ingat. Kita ingat apabila kita keluarkan zakat itu sebenarnya ia adalah bentuk pembersihan. Sebab zakat itu sendiri pun membuat maksud pada pembersihan. Kalau kita tengok maksud zakat itu sendiri, kalau dari segi bahasa ni kata apa? An-numu waz-ziyadah. An-numu waz-ziyadah. Makna numu ni makna kesuburan, waz-ziyadah dan pertambahan. Karena konsep dalam agama kita, sedekah yang kita keluarkan itu ma naqasat illa zadahullah. Tidak akan berkurangan, tetapi sebaliknya akan Allah Ta'ala akan gandakan. Tapi dah nak buat guna mata hati kita tak boleh fikir lagu tu, duk nampak kira lagu mana. Orang kalau tolak dia kurang lah kan. Kita duk kira hak bahasa adat kita ni. Konsep yang kita pakai pada bila tolak sudah tentu akan kurang. 10 tolak 3, 7 lah. Mana boleh jadi 17? Kita duk nampak gitu. Kita tak nampak dengan kuasa dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, ma naqasat min sadaqatin illa zadahullah. Tidak akan berkurangan daripada sedekah, melainkan Allah Ta'ala akan tambah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan manusia itu memiliki pendengaran dan penglihatan. Ini pun macam itulah dia kata tadi ni, kalau kita renung, kalau kita fikir, kalau kita tilik balik keadaan kita daripada mula kita dicipta oleh Allah Azza wa Jalla, maka sudah tentulah kita akan dapat faham dah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang telah menjaga kita, dialah yang telah memelihara kita dengan pemeliharaan besar ini, memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya dan mengalihkan bentuknya, bentuk kita tadi ni, daripada satu keadaan itu nutfah, alaqah, mudrah, fakasawnal 'idhama lahma, kami baluti tulang itu dengan daging,
Siapa dah yang boleh buat tera tu? Tak ada. Allah Ta'ala saja. No? Mengalihkan bentuknya, bentuk kejadian kita ni melalui fasa-fasa ataupun melalui step-step, melalui langkah-langkah, melalui peringkat-peringkat tersebut. Kita boleh tengok. Tidaklah pantas, maknanya tidaklah sepatutnya dia, yakni Allah, membiarkan dan meninggalkannya sia-sia macam tu saja. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Tadi ni. No, adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja dalam kehidupan kita di dunia dan dalam kehidupan kita di akhirat? No, mengikut kata al-Imam Syafi'i, dia kata la yu'mar wa la yunha. Maksud kata yutraka sudah, adakah manusia itu dibiarkan tanpa ada suruhan, tanpa ada larangan. Mana ikut suka kita nak duduk atas dunia. Adakah macam tu? Tidak sebenarnya. No, ada larangan dalam kehidupan kita, ada suruhan. Ada benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat, ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi kita buat. Tidak? Kita tak boleh ikut suka kita yang nak duduk atas dunia ni. Allahu Akbar. Lepas tu dia kata tidaklah pantas, mana tidaklah sepatutnya dia membiarkan dan meninggalkannya sia-sia. Tidak memerintahnya, tidak ada perintah kepada kita, tidak melarangnya, tidak ada larangan, tidak mengenalkan kepada hak-haknya, mana tidak ada hak-hak Allah. Takkan nak biar begitu saja. Sedangkan Nabi SAW kata apa dalam hadis? Inna lillahi alaika haqqah wa li ahlika alaika haqqah wa li nafsika alaika haqqah fa'ati li kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya bagi Allah ke atas kamu itu ada haknya. Apa hak Allah ke atas kita? Iaitu kita beribadah kepada Allah tanpa melakukan syirik kepadanya. Itu hak Allah kepada kita. No? Apa hak kita kepada ahli keluarga kita? Kita memberi nafkah dan sebagainya. Ada hak dia juga. Apa hak kita ke atas diri kita? Ada hak juga. Diri kita pun ada hak juga. No? Kalau sakit, kita kena rawat. Letih, kita kena berehat. Lapar, kita kena makan. Dahaga, kita kena minum. Itu hak. Dia ada hak dia. Tak boleh. Tak boleh ikut dan. Tidak mengenalkan kepadanya hak-haknya, tidak memberinya pahala dan tidak pula memberinya hukuman. Tak boleh begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala dah sediakanlah ganjaran pahala apabila orang itu, apabila hamba-Nya berhak untuk mendapatkan pahala. Dan Allah juga sediakan balasan bagi mereka-mereka yang sepatutnya diberi balasan. Itu Allah kata, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat baik walaupun sikit dia akan lihat. Dia akan lihat hasil dia. Siapa yang buat jahat walaupun sikit dia akan lihat hasilnya. Tak terlepas. Kita tak terlepas hidup atas dunia ni, no? Tak ada siapa boleh terlepas. Dalam Al-Quran Allah kata, ma minkum illa wariduha. Tidak ada daripada kamu melainkan semua akan melaluinya. Semua kita akan melalui. Kita akan melalui fasa-fasa, kita akan melalui peringkat-peringkat. Ada di kalangan kita ni yang Allah Subhanahu wa taala dah matikan. Selesai dah hidup depa. Ada di kalangan kita ni orang yang Allah Subhanahu wa taala tunggu 2-3 hari lagi. Tak sampai masa dia lagi. Kan? Sebab apa? Takdirnya belum sampai. Ada orang yang Allah Ta'ala pelanjutkan usia dia sampai tua nyanyuk tak tahuan tak nama. No? Minkum man yutawaffa minkum man yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'ah. Sehingga dia tak tahu apa. Anak dia sendiri pun dia tak kenal. Itu sampai peringkat tu, no? Jadi Allah dah tetap dah masing-masing. Allahu Akbar. Perbezaan antara berbaik sangka dengan tertipu. Berbaik sangka ni maknanya berbaik sangka dengan Allah. Nah,
Dan memang kita kena berbaik sangka dengan Allah. No? Innallaha ma'a dhanni 'abdi bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan zon hamba terhadapnya. Kalau zon kita baik, syak kita baik kepada Allah, sangka kita baik kepada Allah, kita akan dapat kebaikan. Kalau sangka kita buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat keburukan. Kita akan dapat keburukan. No? Perbezaan antara berbaik sangka dengan tertipu sudah menjadi jelas sekarang ni. Maknanya apabila kita dah lihat bagaimana proses kejadian kita daripada sehina-hina makhluk tadi, air mani tadi, dia kita dah satu peringkat daripada kita bila kita tengok waktu umur kita budak-budak, kita tak tahu entah apa nama, kita makan selut pada kan, makan selut, makan benda ikut dan kita tak tahu entah apa nama. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita itu berpelajaran sikit, kita retilah sikit, berpendidikan sikit, kita retilah sikit, bijak sikit, kita retilah sikit, pandai membezakan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kita ada lah orang kata apa, tatawur ataupun ada perkembangan dalam kehidupan kita ni. Allah bezakan. Dan bahawa keadaan ni semakin menjadi jelas. Mana orang yang tertipu, mana orang yang masih ada lagi sangka baik kepada Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala kenakan ujian kepada dia macam-macam. Kita tengok kan. Orang yang Allah Ta'ala kenakan ujian kepada dia, kita boleh tengok macam-macam. Ada yang sabar, dia tak kata apa. Ada orang yang dia merungut. Dia merungut. Tapi orang-orang mukmin, dia tidak akan merungut. Sebab tu dalam hadis Nabi kita, ajaban li amril mu'min kullu amrahu khair. Amat pelik urusan orang mukmin, semua urusannya elok belaka. In asabathu khairan syakar fakana khairun lah. Jika sekiranya dikurniakan kepadanya kebaikan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabathu syarran sabar. Jika ditimpa padanya kecelakaan, maka dia akan bersabar, fakana khairul lah. Maka itu baik untuknya. Timpa kebaikan pun tak ada masalah, ditimpa keburukan pun tak ada masalah. Tapi bagi orang yang tidak jelas padanya, dia tak jelas bagi dia matlamat kehidupan, dia tidak ada keinsafan terhadap daripada mana kedatangan dia, maka pada dia akan mudah tertipu, dia tidak akan berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang tu jelas dah reti dah hidup dia asal daripada mana, asal usul dia kok mana, maka dia akan ada apa dalam diri dia tu, baik sangka dengan Allah Ta'ala. Aku kalau lekeh pun asal memang aku lekeh, kan? Kalau aku jadi orang mulia pun itu adalah kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Dan bahawa bila berbaik sangka mendorong untuk beramal soleh, mengajak dan membawa kepadanya, maka ia sahih. Mana kalau kita ni dalam kehidupan kita ni, dengan kita berbaik sangka, maka ianya akan membawa kita, akan menekan kita, akan menolak kita, akan mendorong kita kepada apa? Melakukan amalan-amalan kebajikan. Kita terajak, kita terikut, kita berasa nak mengaji, kita berasa nak sembahyang jemaah, kita berasa nak sedekah. Kalau tidak ada sangka baik kepada Allah Ta'ala, kita tak teringin nak sedekah. Aku bagi duit aku satgih hilang, habis cuci, dan nak kena cari pula. Tapi bagi orang yang bersangka baik dengan Allah Ta'ala, bila dia bagi, dia sangka apa? Allah Ta'ala akan ganti balik. Allah Ta'ala akan ganti balik pada dia. Dan sebaliknya, bila ia menyebabkan kemalasan dalam kebaikan dan semangat dalam kemaksiatan, maka inilah yang dikatakan apa? Ketertipuan. Ghurur. Inilah yang dikatakan mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dan keseronokan kehidupan di atas dunia ni melainkan keseronokan yang merupakan tipu ya. Tipuannya. Tengok kita kalau cara kita makan satu-satu benda kita sedap lah, tapi kalau kita makan banyak dia jadi tak sedap balik dah.
Mula kita makan semulut dua tu sedap lah. Sekali kita tambah kenyang apa semua dah hilang dah. Kesedapan tu, keseronokan tu tak ada dah. Kenapa? Kerana dia adalah tipu daya saja. Berbeza dengan nikmat di dalam syurga. Dia tidak ada tipu daya di sana. Berbaik sangka adalah sebuah harapan. Bukan raja no. Saat ni baca raja pula, raja. No? Berbaik sangka adalah sebuah harapan. Raja dalam bahasa Arab. Ar-raja. Barang siapa yang harapannya adalah pembimbing baginya kepada ketaatan dan pencegah baginya dari kemaksiatan, maka inilah harapan yang sahih. Dalam hadis Nabi kata apa? Al-abdu bainal khawfi war raja. Al-abdu bainal khawfi war raja. Sesungguhnya hamba itu berada di antara takut dan harapan. Kita takut kita ni dimasukkan ke dalam neraka, kita amat mengharapkan supaya kita dimasukkan ke dalam syurga. Kita takut amalan-amalan kita ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita amat berharap amalan kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. No? Kita boleh anak, kita sangat-sangat takut anak kita ni jadi manusia yang tak berguna. Kita amat berharap agar anak kita ni jadi manusia yang berguna. Al-abdu bainal khawfi war raja. Hamba itu berada di antara takut dan juga harap. Kena ada rasa takut dan kena ada rasa harapan. Harapan kita tu kepada Allah, takut kita pun kepada Allah juga. Namun barang siapa yang kemalasannya adalah harapan dan harapannya adalah kemalasan dan kelalaian, maka ia terpedaya. No? Mari masjid molek dah, tapi tak mau mengaji. Kan? Mengaji pun malah ya. Duk tengok jam ya. Kan? Mengaji pun duk ke ujung-ujung tangga masjid ya. Bukan kita nak pulun sungguh tak. Tak ada. Kita tak ada. Jadi macam, tapi kalau cara benda-benda dunia kita pulun sungguh. Tu kata nafsu tadi ni. Kalau benda hak dunia ni kita pulun sungguh, tekan sungguh, makan kenuri. Kalau orang panggil ikan kenuri, tobat kita nak pergi lepas asar. Mesti kita pergi awal kan? Sebab kita tahu kalau kita pergi lepas asar, nanti apa nak adanya? Tinggal tulang lah. Silat-silat, kuah dengan kerak lah. Kan? Tapi itu kita nak awal. Kita tak mau kan? Orang muda kalau tengok bola, tu kan nak duduk luar stadium. Kalau boleh nak duduk lah padang. Nafsu. Kan? Nafsu kita. Tapi kalau cara kita ni, sangat-sangat merasai, Allahu Akbar, akunya jahilnya aku ni banyak benda aku tak tahu. Aku nak kena tahu. Aku nak kena ambil tahu. Barulah kita ada apa? Harap. Dan kalau orang dia nampak sungguh, kalau dia ngaji tak boleh pun dia duk tunggu situ. Tak boleh pun tak apa kan. Aku boleh tunggu menengung pi lah. Kena jerkah ke apa kan, boleh makan ayat liak tunggu secupak pun tak apa. Asal apa dia? Kalau tak boleh ilmu pun dapat keberkatan sudahlah. Ni apa pun kita tak mau. Nak mengaji pun duduk tangga bawah. Kan? Ni saya pinjam perkataan tok guru saya waktu mengaji pondok dulu. Kan kita mengaji pondok tu nak sah. Orang kita belai sah. Duduk tinggi kan, nak kena naik tangga. Mengaji pun tak berani naik atas tu. Tunggu di tangga bawah tu. Kan? Bunyi sepedia di bawah tu, lari masuk. Kutuk guru tanya. Tak jadi kerja. Rahasia masalah ini adalah, ni rahasia masalah. Sebab kita apa dah? Tajuk kita apa? Ad-da' wad-dawa'. Ad-da' tu apa dah? Racun. Tak dia racun tadi, malas tu racun lah tu. Racun dia malas tu. Malas ni, saya ada satu istilah yang rajin saya guna kat budak-budak saya di sekolah. Walaupun kita tak apa reti orang putih, bagi istilah orang putih di profesional kata. Don't be crazy, don't be lazy, you can be crazy. Nak tambah tu. Saya kata kat depa, don't be lazy, you can be crazy. Jangan kamu jadi malas, kamu mungkin jadi gila.
Kan? Pasal apa? Kalau cara kita malas ngaji, lah kali kita tak ada pelajaran, kehidupan kita akan jadi susah. Bila susah, takkan gila. Kan? Jadi gila. Minta kat kau ni, minta kat kau ni. Kita dah hilang daripada kita rasa apa? Malu tu tak ada dah. No? Itu kita jangan malas. Bila kita malas, kita tabiat kehidupan kita ni apa dia? Kena makan, tidak? Nak kena minum, nak kena ada pakaian, nak kena ada tempat tinggal. Tapi dah kita nak juga benda-benda tu, benda tu tak ada. Kita dah hilang dah rasa malu, kita sanggup minta kat orang. Itu kemalasan. Begitu Nabi SAW sendiri pun selalu berdoa supaya Allah Ta'ala minta berlindung, dia minta kepada Allah Ta'ala lindungkan dia daripada sifat al-ajzi wal kasal. Minta jauh daripada sifat lemah dan kasal, malas. Nak buat guna lah dah malas. Kena usaha lah. Kena usaha, kena lawan. Kena usaha, kena lawan. Ni dia beritahu pada dia. Tadi kita ada penyakit, kemudian sekarang kita nak cari dawa. Penawar dia. Apa dia? Rahsia masalah ini adalah bahawa harapan dan berbaik sangka yang benar adalah terjadi dengan cara disertai melakukan sebab-sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat. Tak apa nampak gitu, kena ulang lagi. Kan? Kena ulang lagi. Apa dia? Rahsia masalah ini adalah bahawa harapan dan berbaik sangka. Kita ada dua. Kita ada harapan dan kita ada berbaik sangka. Dia kata, harapan yang sebenar dan berbaik sangka yang sebenar adalah terjadi dengan cara disertai melakukan sebab-sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat. Maknanya kalau kita nak bagi ada harapan yang sebenar, kita nak ada sangka baik yang sebenar, kita kena pergi cari punca rahsia Allah Ta'ala syariatkan kita sesuatu benda. Contohnya kita kata ni, kita lah ni bulan Sya'ban nak masuk Ramadan. Bukan saja-saja Allah Ta'ala nak suruh kita puasa. Tak ada pasal tu. Kena pula Ramadan tahun ni dia mari elok-elok dengan harum manis. Masak. Kita jam ke ni kita. Ujian lah tu. Ni kan. Buah derian pun tengah duk nak jadilah ni. Bila dia nak luruh tu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak makan lagu belah dengan derian. Ujian. Apa maksud, apa matlamat daripada pensyariatan puasa tu? Allah kata apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Matlamat dia apa? La'allakum tattaqun. Kalau cara kita dapat menyelami rahsia yang dia kata tadi ni, hikmah tadi ni, adalah dengan cara disertai melakukan sebab-sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat tadi ni. Kalau kita dapat mengetahui hikmah, rahsia di sebalik pensyariatan apa yang Allah Ta'ala fardu pada kita tadi ni, adalah pada kita kekuatan untuk buat benda tu, adalah pada kita harapan yang baik, adalah pada kita sangka baik tadi ni. Allah kata, difardukan kepada kamu puasa supaya harap-harap kamu dapat apa? Takwa. Takwa tu penting ke bagi kita? Penting tak takwa tu? Penting tak? Bukan penting tak? Sangat-sangat penting. Nak buat apa tu takwa tu? Takwa itulah nak menyelamatkan kita di akhirat nanti. Allah kata, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Takwa itulah yang kita nak heret orang masuk dalam kubur tu. Harum manis tak boleh. Padi boleh penyak mana pun tak boleh orang masuk. Kaya terus mana pun tak boleh orang masuk dalam kubur. Kalau boleh orang masuk pun tak ada faedah. Tak ada guna.
Kalau kita boleh bawa masuk harta kita, kekayaan kita dalam kubur, tak ada faedah. Kerja sia-sia. Sebab apa? Mata wang tu di dalam kehidupan di alam kubur berbeza lah. Ashabul Kahfi pun tidur 309 tahun. Bila sedap balik, bawa duit dia nak pergi beli barang, orang terima tak? Tak terima. Itu dunia yang zahir ni. Tak terima. Sudah bertukar dah keadaan. Ini kita hidup di dalam alam lain. Alam yang berbeza. Tapi kalau kita faham tu, di sebalik pensyariatan sesuatu peraturan, sesuatu benda tu, maka kita akan ada lah harapan kita, kehendak kita. Bekal yang kita bawa tu, kalau cara sekat nasi lemak 3 bukus tak jadi apa, bawa masuk dalam kubur. Nah, macam mana orang duk bawa bekal, bila mati pesan ke anak dia kafan dengan apa? Jubah. Kan? Ada ayah pergi Mekah dulu ni, kan? Jubah ayah pergi Mekah dulu, bawa balik pada Mekah tu, pakai tu. Kalau cara kita jenis tak semayang, kan? Kalau kita jenis ketakwaan tak ada, kalau jenis tak takut kepada Allah Ta'ala waktu hidup, kita datang apa? Tak jadi apa? Tak jadi apa? Tak jadi apa? Tidak membawa kesan. No? Sebab apa? Sebab kita tidak memahami. Tidak ada dorongan kepada kita macam budak-budak mengaji. Pasal apa dia jadi malas? Pasal apa? Pasal dia tak nampak. Dia tak nampak tujuan matlamat dia mengaji itu. Pasal apa dia tak nampak? Kita hak tua-tua ni kita duk suruh lah mengaji. Pasal apa? Biar aku seorang dah susah sudah lah hang. Tak sekarang nak susah macam aku juga kan. Aku dah tahu dah dulu aku tak mengaji. Bila mari tu aku susah. Kan? Tak apalah aku dulu ni peluang nak mengaji tu kurang. Hampa lah ni senang. Tak mau juga habis. Aku tu lah kita boleh tiak, kita kata lagu tu lah. Macam tu juga orang yang ada dalam kubur lah ni. Kalau boleh dia balik merehabat kat kita. Baru kita tahu tu pun tak percaya. Tak suruh habak terus mana lah kalau jenis. Tak mau nak terima ni tak suruh habak lagu mana lah. Allah sendiri cerita. Kat siapa dia lagi kita nak percaya ni? Selain daripada Allah kita nak percaya kepada siapa-siapa ni. Dan Nabi suruh kita baca selalu dalam semayang hari pagi Jumaat. Dalam semayang subuh suruh tu imam ulang, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah As-Sajdah. Rabbana absarna, ya Tuhan kami dah nampak. Wa sami'na, kami dah dengar. Kami dah nampak orang yang buat baik dia dapat masuk syurga, orang yang buat jahat masuk neraka. Kami dah dengar jeritan-jeritan ahli neraka. Farji'na, hantar kami balik ke dunia. Na'mal salihah, kami nak buat baik. Inna muqinun, kami sudah ada yakin, ada keyakinan. Boleh tak? Tak boleh tak? Allah kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kami boleh bagi semua orang dapat hidayah. Walakin haqqal qawlu minni. Tapi sudah nyata apa yang kami kata. Orang yang buat jahat kena siksa. Orang yang buat baik dapat ganjaran. Itu kenyataan dia. Tak boleh lari. Sebab-sebab ini dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, takdir, pahala, kemuliaannya, sehingga seorang hamba melakukan sebab-sebab tersebut lalu berbaik sangka kepada Tuhannya. Kita kena cari asbab. Kita kena cari asbab. Kena cari asbab dia. Lagu mana nak dapat ganjaran di akhirat, kena ada pahala. Pahala tu apa dia? Kita kena cari benda tu. Lagu mana cara nak dapat pahala? Buat apa benda? Orang yang masuk neraka ni pasal apa? Sebab dia banyak dosa. Pasal apa dia banyak dosa? Sebab dia buat salah. Sebab dia buat salah, dikira dosa. Bila dia berdosa jadi lagu mana? Dia kena seksa di akhirat. Kau tu pasal apa masuk syurga? Sebab amalan kebaikannya banyak. Allah bagi ganjaran pahala kepada dia.
Macam mana dia boleh pahala? Sebab dia banyak buat kebajikan. Sebab dia. Maka dengan sebab-sebab tersebut lalu berbaik sangka kepada melakukan sebab-sebab tersebut lalu berbaik sangka kepada Tuhannya. Berharap kepadanya ar-raja. Berharap kepadanya. Kita haraplah amalan yang kita buat tadi ni dapat ganjaran pada Allah Ta'ala. Ataupun kita mengharapkan daripada Allah, tidak mengharapkan daripada manusia. Datanglah ikhlas. Nah, kita mari masjid, kita mengharapkan ganjaran daripada Allah. Bila kita mengharapkan ganjaran daripada Allah, kita tidaklah mengharap daripada manusia. Tidak. Buat apa pasal kita nak bercara dengan manusia? Tak adalah berasa orang parti kita. Tak adalah berasa nak tunjuk ke orang. Pasal apa? Sebab mereka tak boleh buat apa. Kalau kita tunjuk kat manusia, manusia bukan nak boleh buat apa. Kita mari semayang, tunjuk ke orang nak boleh buat apa. Nak bangga apa, dapat apa. Berapa orang nak puji kita? Kalau puji pun jadi lagu mana? Tak ada nilaian pujian manusia. Cukuplah orang mukmin Allah memuji dia. Macam kita duduk lagu ni. Kita duduk ni tentu-tentu tahu tak? Allah duk puji kita. Tapi dah kita tak tahu. Dalam hadis Nabi sebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpunlah satu-satu kaum itu di dalam rumah daripada rumah Allah. Mereka berzikir, mereka yatadarasuna, mereka bertadarus, mengaji, mendalami ilmu Allah, maka Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka itu rahmat. Malaikat akan memayungi mereka. Dan akhir sekali Allah sebut apa? Allah akan menyebut nama-nama mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Allah Ta'ala ingat kepada kita. Tentu nak hak mana? Nak orang puji kita kan, nak Allah puji kita. Orang puji kita boleh hantar nama. Boleh tambah. Orang puji kita. Nak seronok gitu Nak tambah yang kita dapat. Kan? Lama mana dengan orang nak puji kita? Lama-lama orang benci kita, orang keji kita pula. Aku duk kata dah. Panggil manusia, aku duk kata dah, dia tu. Kan? Bukan dia nak sangat tu, dia nak hak lain. Mulalah. Tapi kalau cara kita tidak mengharapkan daripada manusia, hanya mengharap kepada Allah, kita hanya berkehendakkan kepada pujian daripada Allah, tidak berkehendak kepada pujian daripada manusia, kita tak jadi apa pun. Janganlah menuntut keredaan manusia di sebalik kemurkaan Allah. Tetapi tuntutlah kemuliaan Allah walaupun manusia tak suka kat kita. Sebab apa? Sebab orang yang tak suka kepada kita ketika kita menuntut keredaan daripada Allah, orang tu tak waras. Orang tu tak waras. Kita menuntut keredaan Allah, makna kita buat benda-benda yang betul lah kan? Sebab kita menuntut keredaan Allah, sudah tentu apa yang kita buat tu berbetulan dengan syarak. Tiba-tiba orang tak berkenan kita, maknanya ketahuilah orang tu tak waras. Itulah cerita dia, kaedah dia. Berharap kepadanya agar tidak membuatnya bersandar kepadanya dan menjadikannya sebagai perantara kepada apa yang bermanfaat baginya dan menyisihkan apa yang menghalanginya dan menggagalkan pengaruhnya. Itulah muslimin dan muslimat, apabila kita meletakkan harapan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang sangat-sangat berkuasa untuk menunaikan apa yang kita harapkan daripada Allah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, "Iza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu nak minta pertolongan, mintalah daripada Allah. Bila kamu nak minta bantuan, mintalah daripada Allah. Sebab itulah Allah suruh kita baca Fatihah, kerana di dalamnya apa? Allah perintah supaya kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu ya Allah kami beribadat, dan kepada kamu ya Allah kami meminta. Mintalah daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan memperkenankan permintaan kita, dan harapan kita supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa meredai kita dan menjadikan kita mereka di kalangan mereka yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.